Adakah Nabi Adam telah digoda oleh isterinya untuk melanggar perintah Allah? Kemudian, adakah iblis dia punya kuasa walaupun tanpa keizinan Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, hai semua, kita bertemu lagi dalam episod kali ini. InsyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan Nabi Adam. Hari itu kita dah sebut berkaitan dengan dalam surah Al-Baqarah. Hari ini kita sebut dalam surah Al-A'raf. Jadi, dalam surah Al-A'raf, pertamanya kalau kita lihat awal ayat, awal surah itu Allah Ta'ala menyebut tentang perkara ghaib. Dialah yang mengetahui perkara ghaib. Kemudian di bawah tu disebutkan cerita berkenaan Nabi Adam, kejadian Nabi Adam. Dalam surah Al-A'raf pertamanya Allah Ta'ala menyebut tentang perkara ghaib. Jadi perkara ghaib yang pertama adalah bagaimana penciptaan Adam, kisah yang berlaku dalam syurga setelah Nabi Adam dijadikan oleh Allah. Kisah perkara-perkara ghaib yang berlaku pada suatu ketika dahulu disebut satu persatu sehinggalah penghujung surah ini. Kemudian di akhirnya kita diminta untuk beriman dengan Nabi yang telah membawa kepada kita cerita-cerita kisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir sekali kita disuruh sujud bersyukur kepada Allah kerana kita diberikan kisah-kisah ini supaya kita dapat bertadabbur dan mengambilnya dalam kehidupan kita. Jadi pertamanya saya akan sebutkan apa yang berlaku ataupun kisah yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf. Jadi Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Jadi tuan-tuan tahu bahawa malaikat kesemua mereka sujud taat tanpa sebarang kata-kata. Kemudian iblis macam biasa yang kita biasa dengar kisah yang sama dalam surah Al-Baqarah, begitu juga dalam surah Al-A'raf ini, iblis satu saja yang tidak tunduk, tidak sujud kepada Adam. Dan alasannya apa? Dia kata Adam ini lebih rendah berbanding dia. Dia lebih afdal, dia lebih mulia berbanding dengan Adam. Lalu dia telah dihalau oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan apa? Kekufuran, keengganannya untuk melaksanakan perintah Allah, dan disebabkan takabur, dia merasa diri dia lebih hebat, lebih besar berbanding apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan. Wa indharuhu, kemudian dia diberi tangguh. Allah Ta'ala beri tangguh. Contoh kalau kita di sini ada musim banjir, budak-budak boleh periksa lewat. Sama juga Allah Ta'ala beri tangguh. Beri tangguh kepada iblis untuk dia mengganggu gugat, untuk dia menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah. Semua itu dengan izin Allah. Iblis tidak ada kuasa apa-apa. Jadi disebabkan itu, nyawa iblis sehingga hari ini tidak ada kematian berlaku kepadanya. Dia hidup daripada ketika mana, maknanya lebih lama berbanding mana semasa Nabi Adam semasa Nabi Adam dijadikan oleh Allah, iblis telah pun ada, dan sehingga hari ini, sehinggalah hari kiamat, dia akan hidup. Iblis tidak pernah mati. Dia memerhati sahaja apa yang berlaku, dan dia lebih banyak pengalaman untuk mengganggu gugat manusia agar mereka dapat diselewengkan daripada jalan Allah. Itulah janji dia. Janji dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam surah ini juga Allah Taala sebutkan ada segolongan yang tidak akan diganggu oleh iblis, yang mana iblis tidak akan berkuasa untuk mengganggu dia. Allah Ta'ala juga menyebut tempat iblis yang Allah Ta'ala juga menyebut iblis ini tempat akhirnya nanti adalah di dalam neraka bersama dengan konco-konconya, bersama dengan kawan-kawannya, bersama dengan orang yang mengikuti bisikan-bisikan yang telah disebutkan, yang telah dilakukan oleh iblis. Nabi Adam telah diizinkan oleh Allah untuk kekal di dalam syurga bersama dengan isterinya. Tapi ada satu syarat sahaja, satu benda sahaja yang mereka tidak boleh lakukan. Satu sahaja, iaitu apa? Mendekati satu pokok, makan daripada satu pokok ini. Pokok apa? Wallahu alam, nanti kita sebutkan. Sekiranya ada dalam Al-Quran menyebutkan nama pokok itu, saya akan sebutkan, tapi dalam ayat ini tidak ada. Allah Ta'ala telah melarang kedua-duanya. Larang apa? Agar tidak mendekati, tidak menyentuh, tidak makan daripada pokok ini. Kemudian syaitan telah memberi rasa was-was. Was-wasnya macam mana? Tuhan kamu melarang ini bukan sebab apa? Sebab dia tak nak kamu kekal dalam syurga. Kalau kamu makan pokok ini, kamu akan kekal dalam syurga. Jadi sebabkan Adam berfikir, betul juga.
Jadinya dia pun menghampirinya. Ada kisah lain yang menyebut setelah Iblis berkata demikian, ada yang menyebut bahawa yang pertama pergi ke arah pokok tersebut adalah isterinya Hawa. Kemudian setelah Hawa pergi ke pokok itu, dia ambil sebahagian daripada pokok tersebut. Kemudian dia merasakan bagus juga, baunya pun harum dan ada banyak faedah daripada pokok ini. Lalu dia pun beritahu kepada Adam, abang, ini macam baguslah pokok ni. Jom kita try. Jadinya Adam pun mengikuti ajakan daripada isterinya. Itu daripada sesetengah riwayat. Cumanya dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas. Cuma Al-Quran menyebut kedua-duanya pergi, seolah-olah mereka berdua, kedua-duanya kedua-dua mereka serentak pergi ke pokok tersebut. Dalam surah Al-Baqarah tak disebutkan aurat mereka ternampak, tapi dalam surah ini disebutkan bahawa terbukalah aurat mereka. Kalau yang lelaki kita tahu bahawa auratnya adalah daripada pusat hingga lutut, dan wanita seluruh badan. Tapi itu dalam syurga hanya ada mereka berdua sahaja. Hanya ada mereka berdua sahaja. Okey, jadinya berkenaan dengan larangan. Apa jadi apabila mereka dah makan daripada pokok ini? Tertanggallah, maknanya tertanggallah pakaian yang mereka ada, dan menampakkan aurat. Jadi setelah Nabi Adam tersedar dia melakukan kesalahan tu, dia pun lari. Ada setengah menyebut bahawa Nabi Adam lari menyuruh, sebabkan dia merasa malu, dia telah melanggar perintah Allah. Ada setengah riwayat ini juga menyebut bahawa Allah Ta'ala panggil, wahai Adam, kenapa kamu menyuruh? Kemudian Nabi Adam pun tampil dan mengakui kesilapannya. Jadi sama macam kita lah kan, anak kita dia buat salah, dia pergi lagi kan, kita panggil, kenapa? Kita tak dengar apa? Kita nak dengar confession dia saja, pengakuan dia saja kan. Kita tak nak dia berbohong. Tapi apa yang disebutkan Nabi Adam, dia mengaku. Sebab itu dalam ayat menyebut qala rabbana zalamna, kedua mereka berkata kami telah menzalimi diri kami. Kemudian Allah Ta'ala sebut apa? Dalam ayat yang berikutnya lagi, setelah mereka disuruh turun daripada syurga, dalam ayat yang berikutnya, penghujung cerita Nabi Adam dalam surah Al-A'raf ini, Allah Ta'ala menyebut walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itulah yang paling utama. Di sini jelas Allah Ta'ala nak menggambarkan, nak menunjukkan sifat takwa yang ada pada Nabi Adam. Sifat takwanya apa? Adakah ketika dia makan tu? Tak. Sifat takwa setelah berlaku perkara larangan itu tadi, dia terus memohon ampun kepada Allah. Dia mengakui pertama, dan dia memohon ampun dan tidak blame orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Dia mengakui kesilapan itu adalah kesilapan diri dia sendiri. Itulah takwa. Allah menyebut walibasut taqwa dzalika khair, pakaian takwa itu lebih utama. Dan daripada ayat itu juga, setelah itu ada ayat berkaitan dengan masjid. Kalau tuan-tuan lihatlah dalam surah Al-A'raf ini, berkaitan dengan masjid, pergilah masjid, pakaian yang bersih, yang cantik dan yang bersuaian dan sebagainya. Okey, seterusnya setelah Nabi Adam mengakui kesilapannya, bertaubat. Kita ni taubat tu maksudnya apa? Kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah, itulah taubat. Kalau kita ni menyalahkan orang lain, itu bukan taubat. Orang ni lah salah, orang tu lah salah, itu bukan taubat. Taubat adalah kita meminta ampun, kembali kepada Allah, mengakui kesilapan diri kita sendiri. Bukan kita kata salah, orang ni punya pasal. Itu bukan taubat. Taubat kita akui itu adalah kesilapan diri kita, dan kita akan perbaiki keadaan diri kita. Dan Allah terima ke tidak? Sebab itu disebutkan libasut taqwa, pakaian takwa. Itulah lebih baik dia mengakui kesalahan. Jadi Allah Ta'ala mengampuni dosa ataupun kesalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Adam. Tapi sebagaimana Allah Ta'ala janjikan pada surah Al-Baqarah itu, nak jadikan Adam di atas muka bumi, Allah Ta'ala telah melaksanakan janji-janjinya. Dan Nabi Adam telah pun diturunkan dengan isterinya, bersama juga dengan siapa? Dengan Iblis. Iblis pun diturunkan juga dengan Nabi Adam. Dan bermulalah daripada itu mereka hidup di atas muka bumi. Jadi ini adalah kisah ghaib. Allah Ta'ala menceritakan perkara sebenar yang telah berlaku di dalam syurga. Okeylah, itu sahaja tuan-tuan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi, dan kita akan sebutkan ada 3 surah selepas ini, surah Al-Hijr, Isra' dan Kahf. Itu disebut 7. Baru
2, ada lagi 5 surah yang menyebut kisah Nabi Adam. Okey, itu saja. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Jumpa lagi. Bye.